Eh, Tok Nik. Tok Nik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa pasal ni? Kenapa jerit-jerit ni? Tok Nik. Kenapa Tok Nik buat muka macam tu? Buat mata terbeliak macam tu. Takutlah Aisyah. Bila masa pula Tok Nik buat muka macam tu? Hang ni Aisyah. Dah gila agaknya ni. Jam malam macam ni. Lah budak ni lah pun. Dan waktu ni saya dah menangis teresak-resak tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang KSM nak sampaikan pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Dan juga untuk semua bangsa banjir di seluruh Malaysia, kami semua di KSM ni mendoakan anda. Kami doakan semoga segala masalah anda cepatlah selesai, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan ada gangguan yang telah dihantar kepada keluarga dia kan. Okey, yang kisah yang kedua pula kisah daripada Hairi. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Jadinya tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah yang saya akan kongsikan ni adalah berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri. Bukan pengalaman KSM, pengalaman pencerita ni. Kita terus dengan kisah dia. Kisah paling seram yang pernah saya alami sepanjang saya hidup ni. Hanya Allah yang maha mengetahui perasaan saya di kala itu. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama meneroka ke dunia mistik saya. Kejadian ni berlaku ketika saya berusia 12 tahun lah. Dan waktu tu saya ni bakal menduduki peperiksaan UPSR tau. Jadinya kami sekeluarga ni sememangnya rapat lah dengan keluarga sebelah mak ni. Memandangkan keluarga mak ni tinggal kat dalam pulau. Dan jarak perjalanan kami daripada rumah ni nak pergi ke rumah keluarga belah mak ni hanya memakan masa selama 20 minit je. Jadinya pada hari itulah saya, mak, abah dan adik perempuan saya ni pergi ke rumah Tok Wan. Tok Wan ni datuk dia lah yang terletak di Glugor dan mempunyai 2 bilik. Kedua-dua buah bilik tu bertentangan lah antara bilik dekat ruang tamu tu kan. Bertentangan antara bilik 1 dengan bilik 2 ni. Biasalah kata dia, rumah kecil memandangkan kami ni bukan daripada keluarga yang berada lah. Jadinya sebuah bilik ni dihuni oleh Alung, pakcik saudara saya. Dan sebuah lagi pula mak ucu saya, ibu saudara saya lah. Manakala Tok Wan dengan Tok Nenek ni duduk tidur dekat ruang tamu dia. Katanya lebih sejuk, lebih selesa. Yelah orang tua kan. Jadi kita ikutkan je lah. Nak dijadikan cerita lah, petang tu kami sekeluarga berkumpul di hadapan televisyen. Katanya nak menonton filem Harum Sundal Malam tau. Lakonan Maya Karin tu, mana yang tak tahu bolehlah Google kan. Jadinya Alang dengan Mak Alang pun turutlah serta menghadirkan diri memandangkan rumah mereka ni bersebelahan saja dengan rumah Tok Wan ni. Jadinya saya ni pula memang seorang yang memang penakut. Penakut yang teramat-amat. Dan selalunya bila tengok-tengok cerita-cerita seram macam ni, saya selalulah akan terbau-bawa. Sentiasa je cerita ni akan berputar je, teringat macam tu lah kan. Jadinya malam tu saya, Tok Wan, Tok Nek dan Alung ni tidur dekat ruang tamu. Mak abah serta adik perempuan saya pula tidur dalam bilik Alung ni. Walaupun tidur secara beramai-ramai waktu tu, tapinya saya ni rasa macam tak senang hati tau. Tak tenang rasanya. Terbayang-bayangkan. Rupa pun janak tu dekat bawah kursi meja makan tu. Yang terdapat ada dekat ruang tamu tu lah.
Dan saya waktu ni cubalah nak melelapkan mata, nak memujuk-mujuk diri bahawa tu semua hanyalah orang kata permainan perasaan saya je. Dan akhirnya malam tu saya terlelap juga tau. Tapi tak lama kemudian saya tersedar daripada tidur ni. Terlihat kan acu saya ni dekat sebalik pintu bilik dia tau. Waktu ni si acu ni saya perhatikan dia macam tengah merenung tajam tau. Dia pandang je saya tau. Saya pun waktu ni cubalah nak menegur dia. Oh Cu, Cu, Acu tak tidur lagi ke? Cu, 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 janganlah pandang Asya macam tu. Asya takut lah Cu. Asya, Asya bercakap dengan siapa tu? Aca cakap dengan Acu lah tu. Atuk tengok tu. Acu tu nak takut-takut Asya pula. Acu? Mana ada Acu? Asya ni macam-macam lah. Mana ada Acu kat situ? Sambil menunding jari, sambil menunjuk ke arah bilik Acu waktu tu tau. Jadi Tok saya bila nampak saya macam tu, Tok pun terus capai lampu suluh yang terletak ada kat sebelah dia je waktu tu untuk nak puaskan hati dia lah. Tok pun suluh dekat arah pintu bilik Acu tu. Tapi waktu ni tak ada sesiapa guys kat situ. Dan badan saya dah mula menggigil lah waktu tu. Namun saya paksa diri saya ni untuk sambung tidur tau. Dan selepas tu saya berjayalah dapat tidur kan. Tak berapa lama lepas tu lah saya terjaga lagi lah. Entah pukul berapa waktu ni saya pun dah tak ingat dah. Dan apabila terasa macam ada orang melintas tau. Dia macam berjalan dekat bawah tu. Dong, 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 dong. Dan saya waktu ni buka lah mata perlahan-lahan. Dan ternampak kelibat seorang lelaki tau. Dia pakai baju macam jubah wanita macam tu. Dan lelaki tu seperti sedang melakukan sesuatu dekat pintu bilik yang mak bapak saya tidur dalam dia. Dan gaya lagak dia, lelaki ni, macam seorang kontraktor lah. Tengah cek-cek dekat pintu tu macam nak ukur pintu. Dan saya dapat melihat daripada arah belakang waktu ni. Jadinya saya tak nampak lah muka orang tu kan. Jadi dalam hati saya ni terfikir, ish, kawan Tok Wan ke tu? Tapi tak logik lah. Takkanlah tetamu datang rumah malam macam ni. Aku mimpi lagi ke apa ni? Waktu ni, saya cubalah nak gerakkan Tok Wan ni yang sedang tidur dekat sebelah saya waktu tu. Tok Wan. Asya ni kenapa Syah? Kenapa tak tidur lagi daripada tadi? Dah lah Tok Wan. Tadi kita dah tidur dah Tok Wan. Tok, cuba tengok kat situ Tok. Siapa lelaki tu Tok? Kawan Tok Wan ke? Hang ni lah. Mana? Lelaki mana pula ni? Tok. Dekat depan pintu bilik Acu tu. Apa yang dia buat kat situ Tok? Dan sekali lagi, Tok saya ni pun menghalakan lampu suluh dia suluh lagi ke arah tempat yang saya tunjuk tu. Dan saya waktu ni hanya nampak pintu bilik je. Tak ada nampak apa pun. Saya memang dah tak tahan lagi dah waktu ni. Saya terus menjerit macam orang isteri lah waktu tu. Dan saya hanya tersedar apabila Abah sapukan muka saya dengan air tau. Dan waktu ni jam pun dah menunjukkan pukul 5 pagi. Dan saya pada malam tu memang langsung tak dapat nak lelapkan mata langsung. Sehinggalah waktu azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan keesokan harinya, saya menceritakan peristiwa tu pada semua ahli keluarga saya tau. Dan mak saya pun dengan tenang je, dengan relax je dia jawab tau. Lah, mak ingatkan hang tu menjerit semalam pasal ada tikus ke? Hang ni pun macam-macam lah. Alah, perasaan hang je tu. Lain kali dah tahu macam tu, jangan tengok cerita hantu lagi kalau dah tahu lemah semangat. Dan pengalaman menakutkan berlalu macam tu sajalah. Lepas kena nasihat dengan ayah macam tu, saya pun dah orang kata berawas lah. Lepas ni dah tak nak tengok cerita hantu lah. Jadi selepas 2 hari menginap dekat rumah Tok Wan ni, kami sekeluarga pun pulang ke rumah yang terletak di kawasan Teluk Kumbar. Dan rumah kami ni rumah pangsa tau. Rumah pangsa 5 tingkat. Dan saya ni sebenarnya memang betul-betul nak lupakan peristiwa pengalaman yang saya kena ganggu malam tu. Dan sebenarnya saya nak fokus untuk belajar sungguh-sungguh untuk peperiksaan UPSR yang semakin dekat ni. Tapi
Saya mengalami gangguan tau. Setiap malam saya tak boleh tidur. Bila masuk waktu malam time saya nak tidur je, memang tak boleh nak lelapkan mata. Jadi saya akan rasa macam letih sangat tau. Dan tidur lena pada waktu siang hari. Dah macam burung hantu dah. Dan bila malam berjelma pula, saya akan rasa kan macam ada orang perhatikan je saya ni. Benar jugalah kata ayah saya ni. Saya ni memang lemah semangat. Kemudian saya diserang demam selama berminggu-minggu tau. Pergi klinik, pergi ke sana, pergi ke sini, macam-macam klinik, makan ubat macam-macam jenis. Tapi demam saya ni tak baik-baik, tak kebah-kebah. Dah macam-macam cara perubatan yang abah saya ni usahakan. Jadinya, pada satu hari ni, abah bawa kawan dia lah, yang boleh katakan macam seorang ustaz lah, untuk nak tengok-tengok kan saya ni kan. Dan sebaik saja ustaz ni ataupun kawan abah ni menjejakkan kaki ke rumah kami ni, kata dia bulu roma dia terus berdiri tegak tau. Dan rupanya saya sudah terkena buatan orang. Dan orang tu sebenarnya nak tujukan benda ni pada mak dengan abah saya. Tapi sebab saya ni terlalu lemah semangat sangat, jadi saya yang terkena tempias dia ni. Rakan abah hanya mampu pulihkan semangat saya je katanya. Dan katanya dia tak ada kebolehan, tak mampu untuk nak membuang benda-benda tu. Banyak jugalah ustaz-ustaz dan bomoh-bomoh yang dibawa ke rumah ni. Tapi tetap tak ada sebarang perubahan, tak ada sebarang kesan tau. Dan tibalah musim cuti sekolah. Dan sekali lagi, kami sekeluarga pergi menginap lagi. Balik kampung lah, duduk kat rumah Tok Wan tu. Dan malam tu macam biasa, kami akan tidur beramai-ramai lah dekat ruang tamu tu. Kali ni, benda tu jadi semakin agresif tau. Semakin agresif untuk mengganggu saya. Dan waktu ni, Tok Nek pula tidur kat sebelah saya. Dan saya lihat Tok Nek ni sudah nyenyak tidur tau waktu malam tu. Dan waktu ni, saya tidur secara mengiring. Membelakangi Tok Nek ni lah. Dalam usaha malam tu saya nak lelapkan mata ni kan. Tiba-tiba, saya rasa seperti macam ada orang tau tengah main-main, dia pintal rambut saya. Dan saya menoleh ke arah Tok Nek ni. Tapi Tok Nek dah nyenyak tidur. Dah siap berdengkur lagi waktu tu tau. Dan saya cubalah macam tahan je tau waktu ni. Tapi dah rasa lain macam tau. Saya cuba nak ignore benda tu tau waktu ni. Tapi kali ni saya rasa macam ada orang tarik-tarik pula rambut saya tau. Sampai sakit saya rasa. Dan saya cuba membaca ayat kursi waktu tu. Tapi ayat tu saya nak keluarkan ni macam tak boleh nak terkeluar tau. Dia macam tersekat dekat kongkong. Dan waktu tu saya toleh ke arah Tok Nek ni. Dan saya tengok mata Tok Nek ni terbeliak tau. Macam mata mayat, macam terbungtang besar. Dengan mulut dia tenganga. Tok Nek, Tok Nek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pasal ni? Kenapa jerit-jerit ni? Tok Nek, kenapa Tok Nek buat muka macam tu? Buat mata terbeliak macam tu. Takutlah Aisyah. Bila masa pula Tok Nek buat muka macam tu? Hang ni Aisyah, dah gila agaknya ni. Jam malam macam ni. Lah budak ni lah pun. Dan waktu ni saya dah menangis teresak-resak tau. Kerana takut jadi gila lah. Dan mak dengan adik saya ni pun sampai terjaga. Dan buka pintu bilik untuk melihat keadaan saya dah macam terjerit-jerit. Dah macam orang gila kat luar tu. Dan lupa saya nak beritahu. Sebenarnya dah berminggu-minggu lah. Saya ni tak hadir ke sekolah tau. Akibat daripada gangguan tu. Dan badan saya ni memang letih yang amat lah. Memang penat sangat waktu tu. Sehingga akhirnya abah saya terpaksa pergi ke Perlis untuk dapatkan ataupun untuk pergi berubat. Dan waktu ni abah pergi seorang je, meninggalkan kami dekat rumah Tok Wan waktu tu. Kerana risau katanya kalau apa-apa jadi pada saya. Dan sekurang-kurangnya kita orang ni dekat rumah Tok Wan kan waktu tu. Adalah saudara mara yang boleh tengok-tengokkan kami dekat rumah Tok Wan ni. Lepas kejadian saya diganggu tu lah, saya pun tidur dalam bilik bersama dengan mak dengan adik saya. Memandangkan abah tak ada waktu tu, kami tidur bertiga dekat atas katil. Dan adik perempuan saya waktu ni berumur 9 tahun lah. Malam tu dialah orang kata yang menemani saya berbual sepanjang malam. Dan dia kata dia kesiankan saya. Sebab itulah dia temankan saya. Tapi malam tu saya dah rasa tenang sikit. Tak tahulah kenapa, tapi saya rasa macam tenang sikit tau malam tu. Dan Alhamdulillah, akhirnya saya dapat terlelap juga. Dan pagi itulah saya terjaga daripada tidur. Saya lihat abah ni tengah duduk dekat sisi katil tau. Tengah berbual-bual dengan mak saya. Dan waktu ni saya buat-buat macam tidur je lah. Tutup mata kan. Tapi diam je gitu kan. Saya pura-pura tidur ni sambil mencuri dengar perbualan mereka lah. Ni mak saya kata Bang, abang macam mana bang pergi sana? Okey ke? Dah selesai ke? Risaulah saya. Aisyah ni kan meracau je. Malam tadi pun jadi lagi tau bang. Alhamdulillah.
Dah selesai dah semuanya. Masa abang pisah ni tadi, elok je sampai rumah tok ayah tu. Abang rasa belakang abang ni waktu tu berat je tau. Macam ada benda tau dekat atas bahu abang ni. Sampai tak boleh abang nak angkat kepala tau. Dan tok ayah kata apa tau? Tok ayah tu kata, sampai situ nak benda tu ikut, kata dia. Dan lepas tu tok ayah tanya kat abang, nak hantar balik tak benda ni semula dekat tuan dia? Abang suruh dia halau je benda tu. Biar benda tu jangan datang lagi dah. Yang penting, abang nak anak kita sihat je. Dan Alhamdulillah, elok-elok je abang habis berurut dengan Tok Abah tu. Badan abang rasa ringan tau. Rupanya kata Tok Abah, ada orang yang hantar benda tu pada kita tau. Katanya sebab dia dengki tengok kita bahagia. Dia nak buat kita ni porak peranda. Biar kita saling berbenci-benci. Dan sebab itulah kita ni kerap gaduh. Dia tak suka tengok kita bahagia. Macam-macam lah Tok Abah kata dia buat kat kita ni. Dia nak buat sampai anak kita ni si Aisyah tu jadi gila. Dan begitulah cerita daripada abah saya. Patutlah malam tu saya tengok rupa Tok Nek dia dah macam rupa mayat. Memang, korang bayangkanlah. Yelah, Tok Nek tu memanglah orang tua kan. Tapi bila dah muka menyeringai macam tu, astagfirullahalazim, memang saya tak akan lupa muka Tok Nek pada malam tu. Dan benda tu pula memang suka menjumpa-menjumpa ni kan. Itulah dia mengambil peluang macam tu. Dan selepas saya pulih lah, barulah segala-galanya terbongkar. Dan mak abah juga sebenarnya ada mengalami gangguan-gangguan. Tapi diorang ni sengajalah tak nak ceritakan pada kami semua. Sebab mereka tahu yang saya ni lemah semangat kan. Jadi kalau saya tahu, lagilah saya takut. Dan mak abah saya ni kerap bergaduh tau. Tapi belakang kami. Dan kata mak, bila mak cerita-cerita dah lepas-lepas tu lah, mak cerita kata dia, mak selalulah juga kena ganggu. Adalah kena ganggu dengan bunyi perabot-perabot di alir, bunyi gelas-gelas belaga lah. Macam-macam lah bunyi. Dan gangguan pada mak ni tak kira waktu tau. Siang ke malam ke, time kita orang pergi sekolah, time tu pun ada juga tau. Dan abah pula kata dia pernah nampak kelibat macam mak masuk dalam bilik air tak buka lampu tau. Dan waktu tu tengah-tengah malam. Dan abah pula baru pulang daripada balik kerja. Biasalah abah saya ni pemandu teksi. Mestilah nak cari duit lebih kan. Dan alangkah terkejutnya abah waktu tu apabila mendapati mak saya ni tengah tidur. Nyenyak pula tu dalam bilik, siap berdengkur lagi. Habis, siapa yang masuk bilik air tadi? Dan katanya lah, bukan saya yang menuduh orang yang melakukan perbuatan ni adalah orang yang terdekat tau. Tapi bukan ahli keluarga ataupun saudara mara kami. Dan setiap orang yang mengubati saya ni, semua katanya akan menggambarkan rupanya orang yang sama. Dan hanya Allah je lah yang maha mengetahui. Wallahualam. Yang pasti, selepas saya dah pulih ni, saya tak lagi nampak kelibat-kelibat macam ni. Dan dikatakan orang yang hantar benda pada keluarga saya ni, sudah, orang kata dah panas dah. Dan makanya dia pun pergi berubat lah. Entahlah, nak tuduh-tuduh pun takut jadi fitnah kan. Dan tak berapa lama kemudian, orang yang digambarkan oleh pengubat-pengubat saya ni, dia pun pindah rumah lah. Dan akhirnya pulihlah sepenuhnya gangguan-gangguan dalam rumah kami sekeluarga ni. Semoga kita semua dijauhi daripada perasaan hasad dengki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia pada malam ni. Untuk kisah pembukaan ni, macam mana anda rasa? Sebenarnya ada juga keluarga-keluarga, anda mungkin juga ada antara kita yang mendengar sekarang ni, ada juga yang kena gangguan-gangguan macam ni. Cuma mungkinlah dia tak terkeluar, tak sampai untuk nak menyampaikan cerita dia dekat sini kan. Daripada yang KSM tahu, kisah ni adalah kisah benar ya. Dan semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan ni. Okey, oleh kerana KSM ada lagi kisah. Dan kali ni kisah tu datangnya daripada Hairi. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni kisah yang kedua ni datangnya daripada Hairi. Hairi ni selalu hantar kisah dengan kita. Sama ada KSM ada mention nama dia ataupun tak je. Kadang-kadang KSM ni pelupa juga kan. Minta maaf lah sangat-sangat. Okey, kita terus dengan kisah Hairi ni. Kolej Politek Mara Ipoh, Perak kisah daripada Hairi. Kisah seram ni berlaku sekitar tahun 2010 lah. Dan ada 3 kisah yang saya nak sampaikan Okey, untuk yang ini adalah kisah yang pertama. Okey, kita terus dengan kisah yang pertama dia. Saya bekerja sebagai seorang technician di KPTM Ipoh ni. Dan jadinya, tugas-tugas sebagai technician ni memang akan banyak habiskan masa di makmal komputer lah.
Jadinya nak dijadikan cerita lah. Ada satu hari ni saya ditugaskan untuk buat OT pada hari Sabtu. Jadinya pada hari Sabtu tu pun saya pun datanglah untuk bekerja. Start daripada pukul 8 pagi sampai pukul 7 malam. Jadinya pada hari kejadian ni, saya seorang je lah yang ditugaskan tau. Kerana technician lain ni semuanya bercuti pada hari tu. Sedang saya setengah leka-leka buat kerja dekat makmal komputer tu lah kan. Layan-layan muzik sambil-sambil buat kerja saya ni. Terdengar tau, dekat luar makmal tu, lift ni sekejap terbuka, sekejap tertutup. Dan saya waktu ni tak endahkan lah sebab saya beranggapan yang tu adalah pagat kan. Ini selepas dalam 10 minit benda tu terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Dan lift tu senyap semula tau. Saya pun apa lagi, biarlah kan. Dah senyap, tenanglah. Saya waktu tu, saya pun sambung buat kerja. Dan masuklah waktu Zohor. Dan waktu Zohor ni saya pun nak solat lah. Jadinya saya pun naik ke tingkat atas untuk ke surau untuk nak solat Zohor waktu tu. Surau ni dekat tingkat 3 tau. Dan kawasan tu memang seram sikit. Dan tingkap 3 ni sunyi sepi tau. Dan yang menambahkan lagi masalahnya adalah kerana lampu dekat atas tu memang tak berapa terang. Dia macam malap je tu, macam suram je. Memang sangat-sangat masalah lah. Dan itulah yang menambahkan lagi ketakutan pada diri saya ni. Dan semasa melangkah masuk ke dalam surau ni kan, saya pun macam ish, bau apa ni? Wangi semacam ni. Wangi gila. Dan waktu ni saya terbau aroma macam bau aroma bunga tanjung macam tu. Kuat sangat tau bau dia ni. Tiba-tiba je bila bau macam tu, bulu roma ni tak semena-mena. Saya pun tak tahu kenapa meremang dengan sendiri sampai ke tengkuk tau dia punya meremangnya. Dan terus saya tu rasa shaking, menggigil satu badan ni. Dan saya apa lagi, turun bawah terus masuk dalam makmal balik semula dan solat dalam makmal je. Dan semasa keluar daripada surau ni, saya terdengar tau suara. Sinilah. Dan okey, untuk kisah yang kedua pula kali ni saya dengan seorang lagi technician ni ditugaskan untuk OT pada malam Jumaat dan malam Sabtu ni. Katanya untuk nak monitor sebarang masalah teknikal lah bagi kelas master ni. Dan anggaran pelajar yang akan datang pada malam tu tak ramai sebenarnya. Adalah dalam 4 ke 5 orang macam tu lah. Jadinya pada malam tu macam biasa. Tenang, relax je lah. Saya pun buat kerja saya, monitor kelas tu macam biasa. Dan saya dengan kawan saya ni pun buat kerja macam biasa je lah. Relax, tenang kan. Sambil monitor kelas master tu lah. Jadinya sekitar jam 11.30 malam tau. Waktu ni pelajar-pelajar yang datang tadi ni semua pun dah balik. Dan kami pun settlekan lah, orang kata kemas-kemas barang apa semua, susun-susun apa yang patut apa semua. Dan last kali, yang paling masalahnya, kita orang nak kena tutup lampu dengan tutup aircon tau. Itu sebenarnya bukan satu masalah besar pun. Cumanya kotak switch ni terletak paling belakang sekali, dekat hujung bangunan. Dan tempat tu punyalah gelap. Memang seram tau. Banyaklah orang cerita pasal seramnya dekat situ. Dan jadi masalahnya pula nanti, bila dah tutup semua switch ni, semua akan jadi gelap lah. Seram kalau macam tu kan. Jadinya kawan saya pun ajaklah saya untuk temankan dia pergi tutup. Jadi kita orang pun pergilah tutup bersama-sama. Jadinya kita orang pun menapak lah pergi ke arah switch tu lah, jalan. Tak. Kan berdua je memang senyap lah tu. Jalan sampailah dekat tempat switch box tu. Okay. Saya waktu ni tunggu kat luar tau. Kawan saya masuk dalam bilik tu, dia pun tutup kan. Dan saya dah standby dah ni, nak jalan dulu ke depan waktu ni. Dan dia pula boleh pula terkedik-kedik dekat belakang tu, jalan perlahan-perlahan kan. Tiba-tiba dia rasa macam kepala ni kena baling dengan gulungan kertas. Dan apa lagi, kami terus berlari lah sampai tak cukup tanah. Berlari terus ke bawah kan. Dan bila sampai ke bawah ni, muka kawan saya ni dah pucat habis dah biru dah. Dan esoknya, dia call bos, cakap dia MC. Katanya demam panas. Okey, dan kisah yang ketiga ni lah. Malam tu, kami di bahagian IT dan bahagian admin ni kena buat OT dekat makmal komputer tu. Jadinya, kita orang ni diarahkan kena stay back dekat makmal tu daripada pukul 8 malam sampai pukul 12 malam. Jadi, kita orang pun okey je lah. Kerana nama kerja, kita pun layan je lah.
Dekat belakang makmal ni untuk pengetahuan anda semua lah, dekat belakang makmal komputer ni adalah hutan tau. Dan ada rumah kosong yang memang menakutkan kami warga kerja dekat sini. Dan dengar-dengar cerita dulu-dulu lah katanya banyak kes-kes orang bunuh diri dekat rumah kosong tersebut ni lah. Dan atas nama tanggungjawabnya pasal lah, kami pun buat kerja macam biasa je lah, sambil layan-layan lagu kan, dengar-dengar lagu, menghiburkan diri sendiri lah. Dalam tengah layan-layan orang kata buat kerja tu, tiba-tiba kami semua ni terdengar tau daripada arah rumah kosong tu. Sayang. Ada suara budak kecil tengah menangis tau daripada situ. Dalam hati kami, siapa pula lah yang menangis kat situ kan. Lepas tu siap ada suara mak. Macam suara mak tengah, orang kata tengah pujuk anak dia macam tu. Lepas tu dia ketawa-ketawa macam tu. Ya Allah, kita orang waktu ni terus tersenyap tau masing-masing. Lama jugalah bunyi tu. Dan makin lama, makin kuat, makin sayu bunyi tu. Dan setelah beberapa lama kita orang tunggu ni, benda tu tak berhenti-berhenti tau menangis. Dan kita orang apa lagi, kemas-kemas barang dan terus cabut. Dan esoknya kami cek dekat CCTV tu, kami nampak ada kelibat kain putih tau. Dia macam menggendong sesuatu duk lalu lalang dekat kaki 5 makmal komputer yang kita orang tengah buat kerja tu lah. Bila tengok macam tu terus meremang kita orang semua tau. Kalaulah kita orang tak balik awal pada malam tu kan, tak tahulah apa jadinya. Dan sekarang KPTM Ipoh ni sudah pindah ke bangunan baru katanya. Dan bangunan lama tu pun telah pun dikosongkan. Dan itu je lah setakat ni pengalaman seram saya semasa bekerja di KPTM Ipoh ni. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar kisah seram Malaysia ni sehingga habis. Macam mana ada rasa dengan kisah Hairi ni? Agak menarik juga kan. Tapi KPTM Ipoh ni dah dipindahkan ya. Semoga tempat baru ni tak adalah gangguan ya tempat Hairi. InsyaAllah. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri KSM sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.